Hai dan Assalamualaikum semua. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan tentang tajuk CPU 555 iaitu cabaran pendidikan dan bahasa di Malaysia. Stay tuned. Semua dengar penerangan kami tentang cabaran dan pendidikan di Malaysia. Sebelum kita mulakan pembentangan kita pada hari ini, memperkenalkan dulu ahli kumpulan Wingardium Leviosa Stay at Home iaitu Nur Atirah Jalaini, Cik Wan Nurul Izzah Mardiah binti Cik Wan Daud dan yang terakhir Nur Alia Nadirah. Dalam video kali ini, kami akan menerangkan tentang pengenalan pendidikan dan bahasa, iaitu sejarah penubuhan pendidikan dan bahasa. Yang kedua iaitu kepentingan, cabaran dan perbezaan pendidikan dan bahasa. Yang ketiga iaitu cara mengatasi cabaran pendidikan dan bahasa. Dan yang terakhir sekali, kesimpulan bagi cabaran pendidikan dan bahasa sesuai dengan tajuk kesuruhan kami. Subtopik yang pertama iaitu sejarah pendidikan di Malaysia. Di Malaysia, kita ada 3 peringkat pendidikan. Yang pertamanya, sebelum kedatangan British. Yang kedua, semasa kedatangan British, apa yang jadi? Yang ketiga, selepas kemerdekaan, apa yang jadi pada sistem pendidikan di Malaysia? Kalau nak tahu, next slide. Gambar-gambar di atas telah menunjukkan bagaimana situasi mereka, iaitu orang-orang Melayu sebelum datangnya British di tanah Melayu. Orang Melayu telah mula mengamalkan sistem sekolah pondok untuk memastikan mereka sentiasa mempelajari pelajaran agama Islam, iaitu mereka telah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mentafsir Al-Quran sendiri. Pendidikan sebelum kedatangan British. Sebelum kedatangan British di tanah Melayu, sistem pendidikan orang Melayu pada ketika itu adalah berlandaskan kepada ajaran agama Islam, iaitu kitab suci Al-Quran. Mereka ketika itu menjadikan surau dan masjid sebagai tempat untuk menuntut ilmu dengan mengkaji ayat-ayat kitab Al-Quran. Mereka diajar untuk membaca doa, menghafal Al-Quran dan mentafsir ayat-ayat Al-Quran sendiri. Sambung kita iaitu pendidikan semasa kedatangan British. Semasa zaman penjajahan British, mereka iaitu British telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan pendidikan Inggeris, iaitu mereka membawa masuk sekolah-sekolah yang menjadi cabaran dan halangan terhadap bangsa Melayu pada ketika itu. Yang jelas sekali, sekolah-sekolah vernacular ditubuhkan. Jika dulu terdapat sekolah vernacular Cina, vernacular Melayu, vernacular India. Semasa kedatangan British di tanah Melayu, kewujudan sekolah vernacular telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan, dan ini menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang. Tapi pada ketika itu, British bersikap tidak adil terhadap layanan terhadap semua bangsa. Ini kerana sekolah vernacular Melayu dan sekolah vernacular India diwujudkan hanya di peringkat rendah sahaja, manakala sekolah vernacular Cina di peringkat rendah, junior middle dan senior middle. Sistem pendidikan selepas kemerdekaan adalah bersifat terbuka, iaitu kurikulum pendidikan dinaik taraf, transformasi pendidikan juga diwujudkan dan falsafah pendidikan negara diperkenalkan. Selepas negara mencapai kemerdekaan, banyak laporan-laporan telah dibuatkan dan menjadi lebih sistematik. Bagi mencapai rancangan-rancangan tersebut, strategi untuk melaksanakannya iaitu bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa menghantar di semua sekolah secara berperingkat. Ini dapat mengurangkan jurang perbezaan dalam memberikan peluang pelajaran di antara kawasan dan antara kaum. Selain itu juga, gerakan bimbingan turut ditubuhkan. Buku-buku dan tenaga kerja dibawa masuk daripada British. Yang keempat, falsafah pendidikan lebih tertumpu kepada menjaga kepentingan British di tanah Melayu. Sebab itulah lulusan untuk sekolah Melayu
hanya setakat memberi tenaga kerja, tenaga manusia yang di peringkat yang paling rendah sahaja. Ish. Kesian kan masyarakat Melayu pada ketika itu. Tak patut. Contoh di atas adalah gambar-gambar sekolah vernacular Cina, iaitu sekolah yang pertama dibina oleh Persatuan Mubalik London pada tahun 1815. Kemudian, terdapat juga sekolah vernacular Tamil dan bahasa penghantarnya iaitu bahasa Tamil. Negara mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan di negara kita telah berkembang dan kerajaan telah melaksanakan pelbagai rancangan-rancangan untuk memastikan sistem pendidikan di negara kita lebih teratur, sistematik dan lebih tersusun. Kerajaan telah melaksanakan dan mewujudkan pelbagai laporan-laporan yang mempunyai agenda tersendiri, iaitu laporan Lazak pada tahun 1956 dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran tahun 1957, laporan Abdul Rahman Talib pada tahun 1960 dijadikan perintis ke arah pengukuhan sistem pendidikan di Malaysia, dan selain itu, Dasar Ekonomi Baru lebih dikenali sebagai DEB yang bermatlamat mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional diwujudkan, yang akhir sekali Dasar Pembangunan Negara pada tahun 1991 hingga 2000, iaitu kerajaan merangka untuk menjadikan sistem pendidikan bertaraf dunia. Terima kasih Alia atas pembentangan itu. Saya teruskan dengan pengenalan bahasa. Pengenalan bahasa di sini mengatakan bahawa peranan bahasa sebagai alat perpaduan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa perantara utama dan diajar sebagai mata pelajaran yang wajib. Seterusnya, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara dan menjadi bahasa perpaduan rakyat negara Malaysia kita. Yang terakhir, penyata Razak telah diperakui dan diluluskan dan menjadi ordinan pelajaran pada tahun 1957 lagi. Oleh itu, sekian saja daripada pengenalan bahasa. Nantikan slide seterusnya mengenai isu-isu utama bagi cabaran pendidikan dan bahasa. Saya teruskan dengan isu utama pendidikan dan bahasa. Terdapat 3 isu utama ini, iaitu yang pertama, sekolah meliputi pelbagai bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa India. Yang kedua, kewujudan sekolah vernacular seperti sekolah kebangsaan, sekolah kebangsaan Cina dan sekolah kebangsaan India. Dan yang terakhir ialah pelbagai teknologi yang canggih yang seiring dengan dunia globalisasi kita sekarang. Seterusnya adalah kepentingan sistem pendidikan dan bahasa. Kepentingan terdapat 4. Yang pertama adalah sekolah dan tempat menimba ilmu memainkan peranan yang penting dalam menjalinkan hubungan yang baik sesama kaum dan bangsa. Yang kedua, dapat membaiki keseimbangan sosioekonomi sesama kaum dan bangsa. Yang ketiga, dapat mempelajari dan memahami kehormatan agama dan bangsa yang berbeza. Yang terakhir adalah bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi di Malaysia untuk dijadikan bahasa pengantar. Slide ini menunjukkan cabaran pendidikan dan bahasa. Cabaran bagi pendidikan ialah cabaran dalam menghadapi perubahan dasar. Yang kedua, cabaran dalam mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi. Yang ketiga ialah cabaran dalam pemantapan agama. Yang keempat ialah cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum yang berbilang bahasa. Yang terakhir adalah cabaran untuk merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan desa. Bagi bahasa pula, cabaran ialah persaingan dengan bahasa Inggeris, persepsi negatif terhadap bahasa Melayu, pengaruh teknologi dan pengaruh dialek. Yang terakhir adalah kemampuan guru mengajar bahasa Melayu itu sendiri. Setelah meneliti cabaran bagi pendidikan dan bahasa tersebut, di sini
terdapat beberapa cara bagi mengatasi cabaran tersebut. Bagi pendidikan ialah bahan-bahan pengajaran hendaklah dipilih, disusun, dikawal terlebih dulu serta dipertingkatkan sebelum diberi kepada pelajar. Cara pembelajaran yang lebih menarik minat pelajar dari segi kurikulum, aktiviti harian dan lain-lain lagi. Yang terakhir adalah guru-guru harus menekankan aspek agama dan nilai murni dalam mendidik pelajar-pelajar supaya lebih minat dan lebih tekun terhadap pendidikan yang diberikan di sekolah. Cara mengatasi bagi bahasa pula terdapat 3. Yang pertama ialah kerajaan harus menetapkan penggunaan bahasa Melayu sebagai silibus utama dalam pembelajaran. Yang kedua, mengamalkan penggunaan bahasa Melayu atau bahasa dalam pertuturan seharian. Yang ketiga ialah ibu dan bapa tidak perlu mementingkan budaya luar. Sebaliknya, menggunakan budaya luar itu sebagai pertuturan yang kedua dan tidak menggunakan sebagai perkara-perkara yang lain sehingga pelajar tidak mementingkan penggunaan pendidikan dan bahasa sekarang. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentangan seterusnya ialah Atira. Terima kasih kepada pembentang sebelumnya. Jadi hari ini saya akan membentangkan perbezaan pendidikan daripada zaman dahulu dan sekarang dari segi kebaikan. Zaman dahulu, pelajar lebih memahami apa yang dipelajari kerana mereka tidak perlu fokus dalam ujian semata-mata. Seterusnya, pelajar lebih menghargai dan menghormati ilmu kerana ilmu pada zaman dahulu sukar untuk didapati. Seterusnya, hubungan antara satu bangsa difokuskan kerana mereka tidak bercampur sekolah, budaya. Zaman sekarang pula, lebih banyak sumber bacaan dari sumber internet dan kajian ilmu kerana semuanya di hujung jari. Seterusnya, hubungan antara bangsa dan agama lebih terbuka kerana pada zaman sekarang selalu dibincangkan dalam forum dan majlis-majlis. Seterusnya, kemudahan infrastruktur yang lebih selesa kerana kerajaan memberi peruntukan yang banyak dari segi pembelajaran dan pendidikan. Seterusnya, saya akan membentangkan perbezaan pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang dari segi keburukan. Pada zaman dahulu, tidak semua mampu pergi sekolah kerana tidak semua yang mampu untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Seterusnya, sumber yang terhad kerana pada zaman dahulu tidak mempunyai kecanggihan teknologi seperti zaman sekarang. Seterusnya, hubungan antara bangsa dan agama tidak terbuka kerana mereka tidak bergaul. Pada zaman sekarang pula, sumber yang tidak sahih terutamanya daripada internet. Seterusnya, pendidikan berasaskan peperiksaan semata-mata kerana pelajar sekarang ingin nampak hebat di mata masyarakat. Seterusnya, salah guna teknologi yang canggih kerana mereka kebanyakannya menggunakan teknologi yang canggih untuk perkara yang tidak berfaedah. Dipetik daripada kata-kata Ahmad Mujahid Musyaf, pendidikan adalah batu bata pelengkap untuk menyempurnakan bangunan individu, keluarga, kelompok, masyarakat, agama, negara dan bangsa. Pendidikan untuk mencerdaskan. Tiada hari tanpa pendidikan. Kesimpulannya, pendidikan dominan dalam proses sosialisasi. Sekolah sebagai ejen kedua yang memiliki berkaitan rapat dengan keluarga untuk menentukan proses persekolahan anak-anak mereka. Persamaan perlu dicari dan dicapai untuk memenuhi matlamat gagasan satu Malaysia. Memahami dan berkongsi matlamat wawasan negara dalam kalangan rakyat yang diterajui oleh barisan kepimpinan. Seterusnya, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi mengurangkan jurang antara kaum. Hanya melalui persekolahan dapat didedahkan secara kecil lagi percampuran dan pergaulan antara kaum. Perpaduan kukuh dengan dasar-dasar kerajaan dilaksanakan.
Sekolah wawasan juga diwujudkan, iaitu sekolah rendah berkonsepkan belajar bersama-sama tanpa mengira kaum atau agama. Maka, 3 buah sekolah rendah berlainan aliran bergabung. Konsep Satu Malaysia juga ditekankan dan menjadi peneraju utama pencapaian perpaduan dan integrasi kaum. Sekian saja dari perkumpulan kami. Terima kasih.